mari kita bincangkan kuartas model fizik set 1. Okey, cuba awak tengok soalan ni. Sebuah bas bergerak dengan hal laju 90 km per jam. Berapakah hal lajunya dalam meter saat negatif 1? So, di sini dia memerlukan pertukaran unit. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, mari kita tengok. 90 km per jam. Saya tukarkan unit pada ni. Okey, dan tukar meter saat negatif 1. So, awak buat macam ni. Kita nak potong unit dahulu. Kita potong unit dahulu. Kita darabkan. So, kalau nak potong, kena atas dan bawah. Saya buat macam ni. Alright. 1 kilometer adalah 1000 meter. Okey. So, jam pun sama. Kita nak jam dekat bawah. So, kita letak 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, kita nak saat. So, kita kena cancel minit. Bila nak kena cancel minit, 1 minit sama dengan apa dia? 60 saat. Okey, so awak nampak tak sini? Kita hapuskan dulu unit. Okey, nampak? Kilometer kat bawah dan atas. Sum. Padam. Okey, minit dengan minit. Sum. Padam. Okey, sorry. Okey, kejap. Ini kita nak kan? Kilometer, kita nak meter. Alright. Okey, kita nak meter tadi tu. Saya tak nampak pula kan? Okey, tukarkan. Oh, bukan. Ini meter kan? Alright. So, okey, minit yang ni dengan minit ni. Okey, so. Alright. So, jam dengan jam. Padam. So, kita dapat kat sini meter dan saat. Okey, so untuk unit dah settle. Okey, so kita masukkan nilai pula. Okey, tukarkan iaitu 90. Apa darab 1000 darab 1. Okey, darab 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, per dengan ada nilai tak? Ada nilai. Okey, 60 kali 60. 60 kali 60. So, awak pun darablah. Ambillah kalkulator semua. Okey, untuk kosong kita boleh hapuskan. Hapuskan kosong. So, 90 darab 10 bahagikan dengan 36. So, awak selesaikan. 90 darab 10 bahagi 36. So, awak dapat 25. Apa? Okey, apa unit dia? Meter saat negatif 1. So, jawapan dia ialah B. Okey, bola. Alright. So, tengok soalan nombor 2. Kat sini tak ada jawab ni kan, nombor kan. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, rajah menunjukkan graf hal laju masa bagi gerakan suatu kereta. Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam masa 5 saat? Okey, di sini awak kena faham. Kalau dia kata jumlah jarak adalah hal laju lawan saat adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey, so dia nak dalam masa 5 saat. So, awak lorekkanlah. Awak lorekkan iaitu luas dia di sini. Okey, kita perlu carikan. Dan bila awak lorek ni, bentuk apa sekarang ni? Dia adalah bentuk trapezium. So, guna rumus trapezium. Okey, so apa rumus trapezium? Dia bentuk trapezium. So, setengah. Okey, tambahkan dengan. Okey, yang atas ni berapa dia? Ini adalah 1 kat sini. Berapa luas kat sini ni? 2, 3. So, 3. Yang ini adalah 5. Okey. So, 3 tambah 5 kalikan dengan tinggi. So, berapa tinggi dekat sini? Okey. Adalah 4. Darabkan dengan 4. Okey. So, 1/2 darab 8 darab 4. 2, 1, 2 kali 2. So, jawapan kat sini adalah 16 meter. Okey. So, jarak yang dilalui adalah luas di bawah graf. So, jawapan kita adalah 16 meter.
Okey, kita tengok soalan nombor 3. Situasi manakah menunjukkan daya-daya dalam keseimbangan? Okey, so bila berada dalam keseimbangan, awak kena tahu maklumat bahawa pecutan adalah sifar. Okey, so bila keseimbangan A adalah kosong. Okey, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, kereta meningkatkan kelajuannya di lebuh raya. So, ini bukan. Bot bergerak dengan halaju seragam. Kalau dia kata halaju seragam, bermaksud pecutan di sini adalah bersamaan dengan sifat. Okey, so jawapan yang sebenar kita dah dapat iaitu B. Okey, Raja menunjukkan 2 biji bola yang serupa. P dan Q bergerak ke arah satu sama lain dengan halaju V. Okey, halaju V dan 2V masing-masing. Pelanggaran di antara 2 biji bola itu adalah pelanggaran kenyal. Penyataan manakah yang betul tentang pelanggaran kenyal itu? Okey, di sini awak kena ingat bila dikata pelanggaran, kita ada 3 jenis pelanggaran. Okey, berapa? Kita ada 3 jenis pelanggaran. Okey, cikgu cerita sikit lah Okey, so pelanggaran kenyal, awak kena tahu bahawa bila pelanggaran kenyal, dia punya selepas pelanggaran, dia mempunyai 2 halaju masing-masing. Okey, pelanggaran yang masing-masing mempunyai halaju dia. Okey, pelanggaran tak kenyal. Okey, dia mempunyai 1 halaju dan pelanggaran ini melekat. Okey, yang ini tidak melekat. Selepas pelanggaran, tidak melekat. Okey, kalau kita boleh lukiskan kereta ni kan, so pelanggaran ni seperti terasing macam ni. Okey, so tambah dengan ini, dengan halaju masing-masing, iaitu V1 dan V2. Okey, pelanggaran tak kenyal, dua-dua ini melekat. Dua-dua ini kenderaan dia melekat. So, M1 tambah M2 akan menghasilkan 1 halaju akhir. Okey, U ni apa? U ini adalah halaju awal. Halaju awal, tak nampak Okey, so ada 3 jenis. Pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan yang ketiga adalah letupan. Okey, letupan adalah M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan sifar. Okey, letupan ni ingat tak? Kalau ada meriam. Okey, ni meriam. Okey, so dekat meriam ini ada peluru kat dalam ni. Okey, ada peluru. So peluru ni ke belakang, letupan ke belakang akan menghasilkan peluru tu bergerak ke hadapan. Itu letupan. 2 atau lebih jasad bercantum sebelum letupan dan berpisah selepas pelanggaran. So, meriam ni peluru tu akan ke depan. Okey. So, dia ada sentakan ke belakang. Itu dia adalah pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan letupan. Okey, mari kita tengok apa jawapan ni yang betul. Okey, so apa di ciri-ciri pelanggaran? Dia kata apa? Pelanggaran kenyal. Okey. Tengok momentum bola P sebelum pelanggaran itu sama dengan momentum bola Q sebelum pelanggaran. Okey, momentum bola P sebelum. Dia bukan momentum tak sama. Okey. Kita kata jumlah momentum tu. Tengok jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, ini betul. Ini sama. Okey. Jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran sama dengan jumlah tenaga kinetik selepas pelanggaran. Okey, ini ya. Sebab prinsip keabadian tenaga. Okey, so jawapan yang tepat di sini adalah 2 dan 3. Okey, mari kita tengok. Rajah 3 menunjukkan sebuah kereta berjisim 800 kg. Okey, 4 maju. Right, formula. So, maklumat M sama dengan 800 kg. Sedang bergerak dengan pecutan A 2 meter saat negatif 2. So, daya geseran FG, right, 900 Newton. Bertindak ke atas kereta itu. Berapakah daya yang dikenakan oleh enjin kereta dalam rajah 3? Okey, so di sini kita gunakan F sama dengan MA.
awak kena faham, kita kena cari daya bersih. So, daya bersih di sini ialah iaitu daya tolak dengan daya geseran sama dengan jisim kali pecutan. So, daya di sini adalah F, tolak Fg kita adalah 900 Newton sama dengan M kita adalah 800 kg dan pecutan kita adalah 2. So, awak selesaikan. F sama dengan 800 kali 2 1600. So negatif 900 bawa ke sana jadi positif tambah 900 Newton. So di sini awak tambahkan 1600 tambah 900 Newton. So kita dapat 2500 Newton. So jawapan dia ialah donkey. Soalan nombor 5. Mari kita tengok soalan nombor 6. So soalan ini awak kena tahu bahawa apa persamaan di antara tempoh dan jejari orbit. Tempoh dan jejari orbit ni adalah hukum Kepler ketiga. So apa dia punya formula dia? Iaitu tempoh kuasa 2, tempoh 1 kuasa 2 adalah bersamaan dengan R1 kuasa 3. Iaitu tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. So, kalau di sini kita ada T1 dan T2, makanya kita akan samakan T1, T2 kuasa 2 per R2 kuasa 3. Kuasa 3 so sekarang ni P nisbah Q adalah samaan dengan, tengok, P nisbah Q, tempoh orbit 8 jam dan 1 jam. So ini tempoh. Kita katakan TP kuasa 2 per dengan RP kuasa 3 sama dengan TQ kuasa 2 per dengan RQ kuasa 3. Kita tengok tempoh yang ini. So kita masukkanlah. Kita tahu tempoh kan? Tempoh P adalah 8 jam. Kuasa 2. Kita nak cari R P kuasa 3 kat sini. Sama dengan 1 Q kuasa 2. Kuasa 2 sama dengan R Q kuasa 3. So kita buat 8 kali 8, 64. R Q kuasa 3 sama dengan 1 kuasa 1, 1 kuasa 2 lah. R P kuasa 3. So sekarang ni dia nak ratio di antara jejari orbit P kepada Q. P kepada Q. So kita bawa ke sana lah. So RP 64 sama dengan RP kuasa 3 per dengan RQ kuasa 3. So nisbah 1. So dekat sini RP kuasa 3 nisbah RQ kuasa 3. Kita akan dapat kat sini adalah 64 nisbah 1. So punca kuasa 3 ni 64 berapa ya? Sekejap ni. So kita akan dapat punca kuasa 3 kan? 64 ini punca kuasa 3 kan? Berapa? 64 ni punca kuasa 3 kita akan dapat 4. Ini pun kuasa 3 kan? Tapi sebab dia 1, nisbah 1. So jawapan kita adalah 4 nisbah 1. So jawapan dia ini. Boleh dapat. Ini hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga. Right. So 3 Ni dia kata T kuasa 2 tempoh adalah berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. Soalan depan dia A. Alright, mari kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia tanya apa ni? Raja 4 menunjukkan sebuah kotak berjisim 60 kg.
dijatuhkan dari sebuah helikopter. Okey, so M, kita ambil maklumat dulu. M sama dengan 60 kilogram. Dijatuhkan dari sebuah helikopter sejurus sebelum menyentuh tanah. Okey. So halaju kotak itu ialah 15 meter saat negatif 1. Kat sini kita boleh katakan U, halaju awal dia adalah 15. Bila disentuh tanah, maksudnya halaju akhir adalah kosong. Okey, so dan T adalah 2 saat. Bab apa ni? Okey, berapakah magnitud daya impuls yang bertindak ke atas kotak itu? Oh, ini adalah tentang impuls dan daya impuls. Okey, so kena tahu formula dia apa. Alright, so impuls. So formula di sini adalah kita nak guna F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. Kita gunakan formula daya. Okay, daya impuls. Okey, so di sini kita boleh faktorkan. Kita dah tahu kat sini. Boleh faktorkan M. So M adalah V tolak U per dengan T. So awak boleh masuk nilai lah. M dekat sini 60 kg. V di sini halaju akhir. Okey, kita ambil kat sini. Halaju akhir dia di sini kita ambil sebab sejurus. Halaju akhir dia kat sini kita ambil halaju akhir dia kosong. Okey, so halaju awal di sini adalah 15. So dia berhenti kan? Dia berhenti, dia stop. So masa diberi adalah 2 saat. So awak selesaikan 60 tolakkan negatif 15. Okey, darab per dengan 2. So kita akan dapat okey, 60 kalikan dengan 15, 900 bahagi dengan 2, awak akan dapat okey, negatif ni dia tanda lah ya. Bahagikan dengan 2, kita akan dapat 450. Okey, so daya yang dikenakan di sini adalah 450. Negatif ni adalah tanda dia adalah ke bawah. So jawapan kita ini 450. Soalan nombor 7. Okey, kita pergi soalan nombor 8. Boleh laju sikit juga ni kan. Okey, fenomena manakah? Soalan nombor 8. Fenomena manakah yang menunjukkan kesan inersia? Kesan inersia. Okey, yang pertama gambar orang tolak terus kereta sorong. B, gambar orang tengah lompat tinggi. Ini A. Ini B. Okey, C. Ini bukan. Ini adalah prinsip Bernoulli. Okey. So dan ini dia. Ini dia adalah inersia. Iaitu inersia ni maksudnya apa? Okey, satu objek akan kekal pegut. Okey, ataupun satu objek akan kekal bergerak sehinggalah ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, so jawapan kita ialah yang ni. Gambar sos ni. Okey, mari kita tengok soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 tentang kegravitian. Okey, berapakah magnitud pecutan graviti pada permukaan bumi jika jejari bumi dikurangkan sebanyak 20%? Okey, ini kita nak cari graviti bumi. So, banyak maklumat awak kena tahu kat sini. Okey, untuk mencari graviti, pecutan graviti, apa formula dia? Okey, saya buat kat sini sikit. Graviti adalah G, pecutan graviti. G adalah pecutan graviti. Adalah G M besar per dengan R kuasa 2. Okey, di mana G tu apa dia? G tu adalah pemalar kegravitian. So, bila pemalar kegravitian nilai dia adalah tetap, iaitu 6.67 kali 10 negatif 11. Okey, Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okey, G. So, M tu apa? M adalah jisim planet. Okey, jisim planet. Tak kisahlah awak nak guna bumi ke, Zurah ke, Zuhal ke. Okey, so R ialah jejari planet. Okey, so sekarang ni dia kata pula jejari bumi. So planet kita kat sini adalah apa? Okey, planet kita di sini kita gunakan planet kita adalah bumi, Earth.
Alright, so bumi. Sekarang dikata jejari bumi dikurangkan sebanyak 20%. Okey, so awak kena cari maklumat tentang bumi. Alright. So berapa plan jisim bumi? So kita gunakan M bumi. Okey, MB tu adalah M bumi adalah berapa? 5.98. Selalunya dia akan bagi kat sini kali 10 kuasa 24 kilogram. Ui, beratnya. Okey, jejari bumi. R bumi adalah berapa? 6.375. So dia bagikan R bumi kat sini ni dia bagi ni adalah 6.37 kali 10 kuasa 6. Kita nak ambil terus ke? Tak, sebab kat soalan ni dia kata dikurangkan sebanyak 20%. Okey, dikurangkan sebanyak 20%. So kita kena cari berapakah jejari bumi sebenar bila dikurangkan 20%. Okey, saya selalu ambil macam ni. Kalau dia nak 20%, maksudnya kita terus kira berapa 80%. Okey. So 20% saya selalu buat macam ni. 100% tolak 20%. So adalah 80%. Okey. So kita nak cari 80%. Saya terus ambil 80 per 100 kalikan dengan 6.37 kali 10 kuasa 6. Okey, so potong potong. So saya akan dapat berapa ni? Saya nak cari jejari bumi kat sini So awak pun dah harapkanlah 8 kali 63 ni. Saya dapat 5.1 kali 10 kuasa 6. Okey, so ini adalah jejari bumi yang tinggal. Okey, RB kita. So kita buat kotak sikit. Ini adalah jejari bumi apabila dikurangkan sebanyak 20%. So awak dah dapat dekat sini. Okey, kita nak masuk dalam formula ni. So M dah tahu, G dah tahu, R bumi pun dah tahu. Okey, so kita masukkan dalam persamaan yang ini, persamaan pecutan graviti. Okey, persamaan apa ni? Pecutan graviti. Okey, kita masukkan ini. Okey. So bila kita nak masukkan, apa jawapan dia? Mari kita tengok. Okey, so tuliskan balik. Kita nak cari magnetik G sama dengan G bumi, jisim bumi kalikan dengan R kuasa 2 bumi. Okey, so masukkan G bumi berapa? Pemahaman dia 6.67 kali 10 negatif 11. Okey. M bumi berapa? Jisim bumi. Jisim bumi di sini 5.98 kali 10 kuasa 24. Okey, bahagikan dengan, ingat kuasa 2 ya. Okey, dah kurangkan 5.1 kali 10 kuasa 6 kuasa 2. Okey, awak selesaikan dan awak dapat, cuba dapat tak? Jawapan dia ialah 15.33 meter saat negatif 2. Okey, berapa jisim asal pecutan graviti? Pecutan graviti yang asal adalah 9.81. Okey, ini 9.81 ni adalah pecutan graviti asal. Okey, yang ini telah dikurangkan sebanyak 20%. So jawapan kita ialah ini, option yang ketiga. So jawapan kita yang ini. Nampak tak kenapa dia bertambah ya? Sebab pecutan graviti dan jejari adalah berkadar songsak. So, bila jejari bertambah, pecutan berkurang. Okey, bila jejari berkurang, percutan bertambah. So, awak akan nampaklah yang ni. Okey, ini yang asal pecutan G asal 9.81 meter saat negatif 2. Yang kita biasa guna. Okey, so G kurang 20% berapa? 15.33. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab awak tengok formula kita balik. Apa formula kita ialah G sama dengan G M per R kuasa 2. So, G adalah berkadar 1 per R kuasa 2. Berkadar songsak. Okey, ini soalan nombor 9. Okey, mari kita tengok soalan nombor. Okey, ini soalan nombor 10.
Raja menunjukkan susunan 3 spring PQR. Semua spring digunakan adalah serupa. Okey, perbandingan spring PQR, manakah yang betul bila beban 1 kg digantung. Okey, kita andaikan ini. Kita andaikan bahawa 1 kg, okey, andaikan okey, pemanjangan 1 kg adalah 1 cm. Okey, 1 kg adalah 1 cm. Okey, so sekarang ni kena ingat, spring ini disusun secara sesiri dan selari. Okey, kalau secara selari, ini selari. Okey, so pemanjangan dia 1 kg 1 cm. Kalau sesiri, dia berkongsi. Okey, cuba kita tengok ini. Okey, so ini satu beban 1 kg. Awak kena faham, dia adalah 1 kg di sini. So dia akan panjang sebanyak 1 cm. Okey, so ini 1 kg, tapi dia ada 2 selari. 2 spring, satu spring pertama, spring kedua. Ini adalah secara selari. So bila selari, pemanjangan tu dibahagikan 2. So 1 cm bahagi 2, sini akan dapat 0.5 cm. Nampak apa? Sebab awak nampak tak persamaan kita apa? 1 kg 1 cm. Tapi sebab dia adalah selari, so 1 cm bila selari, 1 cm bahagi kepada 2. So, awak akan dapat 0.5. Kita tengok pemanjangan dia. Okey, so tengok yang Q. Kalau Q pula, so 1 cm ni ada 3. So, di sini adalah 1 cm bahagi 3. So, 1 cm bahagi 3 adalah berapa? 0.33. So, pemanjangan di sini adalah 0.333. Okey, so 1 kg 1 cm. Okey. So, ini pula nampak tak? 1 cm bahagi 2. So, ini akan pegang 0.5 cm. Ini pun 0.5 cm. So, awak buat andaian dulu. Okey, lepas tu buat apa? Kita tambahkanlah pemanjangan dia. Contohnya lah, kalau yang ini X kan. Ini X. Kita tak payah ambil yang ni kan. X. So, total di sini, P pemanjangan dia adalah 1 tambah 0.5. Pemanjangan dia X dia adalah 1.5 cm. Ini 0.3 tambah 1 adalah QX di sini adalah 1.333 cm. So, X di R adalah 1.0 cm. Nampak tak? 0. Kita tambahkan. ni. Okey. So, perbandingan mana? Dia suruh awak arrangekan manakah yang betul bila digantung. Perbandingan bagi panjang susunan spring. So, mana yang lebih panjang? Okey. So, P lebih panjang diikuti Q dan R. So, P lebih panjang daripada Q, lebih panjang daripada R. So, jawapan kita ialah A. Nampak A. Okey. A. Soalan nombor 10. Okey, boleh? Pergi soalan nombor 11. Nampak tak orang ni buat apa? Raja 6 menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri di atas sebelah kaki. Beratnya adalah 800 Newton. So, berat di sini adalah F adalah 800 Newton. Dan luas permukaan tapak kasutnya. So, A adalah luas kan? 0.02 meter kuasa 2. Apakah tekanan? Apa formula tekanan? P sama dengan daya per unit luas. So, daya sini adalah 800 Newton. Dan luas adalah 0.02. So, tekanan kita berapa? Bagikan saja. Bagi 0.02. So, awak dapat 40,000 Pascal. Okey. So, jawapan kita ialah 40,000 adalah donkey. Okey, soalan nombor 11. Okey, mari kita tengok soalan nombor 12. Ini boleh laju sikit lah kan? Sebab soalan ni dia just guna formula, masukkan sahaja. Okey, mari soalan nombor 12. Raja menunjukkan satu barometer ringkas. Apakah yang akan berlaku kepada ketinggian merkuri? Okey, barometer ringkas. Apakah yang akan berlaku kepada ketinggian merkuri H di dalam tiub kaca apabila air ditambah ke ruang S? Ruang S di mana? Ditambahkan air di sini.
So, bila tambah air, apa kan tambah air, dia akan menjadikan tekanan ini ke bawah. Okey. So, what happen? Apa yang akan terjadi? Okey, di sini mestilah H ini akan berkurang, betul? H dia akan berkurang. Okey, so jawapan kita A ke B ke C? B, C, D. Okey. Ketinggian merkuri berkurang. So jawapan kita ialah cacing sebab ada bahan lain tekanan. Dan awak kena ingat H ini adalah dia akan mengikut bila merkuri dia akan mengikut selalunya 75 cm Hg tekanan udara. Okey, boleh? Alright. Soalan nombor 13. Okey, rajah menunjukkan air mengalir melalui satu tiub venturi. Pada titik manakah ABC halaju air paling tinggi? Hukum apa ni? Ada prinsip Bernoulli. Iaitu prinsip Bernoulli kata apa? Bila halaju adalah tinggi, tekanan adalah rendah. Okey, so awak kena tengok dulu yang pertama, dekat mana air masuk? So air masuk di sini. Okey, so bila air masuk di sini dan awak kena tahu bila ruang yang besar halaju dia rendah. Di A, ruang yang besar halaju dia rendah. Bila halaju rendah, tekanan adalah tinggi. Nampak tak? Paras air naik pun tinggi. Okey, paras air pun naik tinggi. Air dekat sini. Bila ruang sempit, awak kena ingat, bila ruang sempit dekat sini, B ni adalah ruang sempit. So bila ruang sempit, halaju dia tinggi. Okey, halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan dia adalah rendah. Dan C ni air keluar. Air keluar ni dia akan ambil. Selalunya saya akan buat apa tahu? Saya akan buat garis dulu macam ni. Nampak tak paras air dia macam ni? Okey, so dekat sini ini sederhanalah. Ini sederhana. Okey, so kat sini awak kena faham kat sini B. Ni B, halaju tinggi, tekanan rendah, dia berkadar songsang. Okey, so dia kat sini mana halaju air paling tinggi? Mestilah jawapan kita ialah di B. Okey, halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, soalan 13. Okey, soalan 14. Ni soalan nombor 14. Bongkah kayu yang serupa terapung dalam tiga cecair. Dia terapung. Okey, yang berlainan. Okey, tiga cecair yang berlainan X, Y dan Z. Penyataan manakah berkenaan dengan tujah ke atas adalah benar? Dia nak tengok daya tujah. Okey, so tujah ke atas yang pertama adalah dalam Z sama dengan kosong. Bila dia terapung saja, dia ada daya tujah. Okey, so sekarang ni semua objek dekat sini adalah terapung. Okey, so bila dia terapung, dia ada daya tujah. So sebenarnya tujah ke atas dalam X sama dengan tujah ke atas dalam Y sama dengan tujah ke atas dalam Z. Kita ambil yang ini. Okey, dia sebenarnya awak kena faham konsep di mana. Okey, kalau dalam satu bekas, okey, dia terapung macam ni. Dia berada, ini A. Okey, dia berada dalam B kat separuh atas ni. Okey, ini B. Okey, so kena sini. Alright. Sini. Ini adalah daya tujah dia adalah semua sama. Okey, sebab dia daya tujah dia sama. Alright. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 15. Okey, dia tanya awak prinsip apa ni? Soalan nombor 15. Prinsip apa ni? Ini kita katakan, nampak tak? Okey, ni cecair yang keluar ni semua mempunyai tekanan yang sama. So, ini adalah prinsip Pascal. Okey, contoh lagi. Saya ada ubat gigi. Okey, nampak tak ubat gigi yang terkeluar ni? Awak tekan di sini. So, tekan di sini. Tekanan di A ini sama dengan tekanan di B. Tekanan A sama dengan tekanan di B. Prinsip Pascal. So, samalah. Di sini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Okey, tekanannya sama.
Okey, soalan nombor 16. Okey, soalan nombor 16. Oh, dia gunakan tekanan lagi So, ingat tekanan adalah P sama dengan H ketumpatan dan G. H rho G. Nampak tak? Tekanan berkadar terus dengan ketumpatan. Ini adalah ketumpatan. Tumpatan. Dan H ini adalah apa dia? Ketinggian. Kedalaman samalah. Okay, H. Okay. Alright. So, Rajah 11 menunjukkan, okey, soalan nombor 16 ni, Rajah 11 menunjukkan radas untuk mengukur tekanan air. Berapakah tekanan air di X? Jika tekanan atmosfera ialah 75.0. So, X ni kat mana? Sini. X ni di sini. So, bila X tu, dia adalah sebaris dengan di sini. Nampak tak? Walaupun ni kan, dia sebaris. Okay, dia sebaris kat sini. Kita gerak sikit. Dia sebaris. So, dekat sini awak faham, kita kena ambil kat sini. So, tekanan di sini adalah sama juga dengan tekanan dekat sini nak cari ni. Okey, so tekanan di sini disebabkan oleh apa? Tengok atas kepala dia. So, kita awak gariskan lagi sampai sini. Nampak? So, kita gunakan sentimeter Hg. So, di sini, tekanan di X adalah tekanan, mercury ini. Tekanan mercury tu iaitu tekanan 38 cm ni, kita katakan kat sini dia adalah X. Kita kata Y lah. Kita kata Y sini Y. Tekanan di X adalah sama dengan Y tambah dengan P atmosfera. So, berapa nilai Y? Nilai Y di sini adalah bersamaan 3.8 cm. Tekanan atmosfera adalah 75. Macam mana dapat 75 tu? Sebab diberi. So, totalkan, kita tambahkan 75. Sebab tekanan atmosfera, tambahkan dengan 3.8. So, awak dapat 78.8 cm Hg. Hg tu apa? Agentum. Soalan nombor 16. Soalan 17. Ini soalan nombor 17. Rajah 12 menunjukkan dua silinder logam X dan Y berada dalam keseimbangan terma. Pernyataan yang manakah betul tentang suhu X dan Y? Keseimbangan terma. Awak kena faham dekat sini, keseimbangan terma di sini bermaksud dia adalah mempunyai suhu yang sama. Suhu yang sama. Telah mencapai keseimbangan terma, suhu yang sama. So, ingat, bila keseimbangan terma, suhu sama. Dua lagi, tiada lagi pengaliran haba. Tiada lagi pengaliran haba. Ataupun kita katakan zero need transfer. Zero need transfer. Tiada lagi haba dipindahkan. Walaupun bekas besar ke kecil ke kan. So, tiada lagi pengaliran haba. Ini yang kita katakan ada keseimbangan terma. So, yang mana jawapan dia? So, suhu X sama dengan suhu Y. So, yang ini A. So, jawapan kita ialah A. Alright. Soalan nombor 18. Dia nak apa ni? Rajah 13 menunjukkan lengkung pemanasan. Lengkung pemanasan bagi 0.4 kg cecair yang dipanaskan menggunakan pemanas rendam 100 watt. Berapakah muatan haba tentu cecair? Ini bab haba. Ini bab haba. Bab haba ni awak kena kuasai lah. Alright. So mari kita tengok. Q sama dengan MC theta. Q tu apa? Kuantiti haba. Mari kita cari. Q adalah kuantiti haba. Q kuantiti haba. M Gfu. C muatan haba tentu. Dan theta ni apa? Perubahan, saya buat segitiga, perubahan suhu. Ingat, perubahan suhu maksudnya suhu awal tolak suhu akhir.
Okey, suhu awal perubahan dia tak tanya pun suhu akhir berapa, suhu awal berapa. Dia nak perubahan suhu. Okey, so mari kita tengok. So kita nak cari sekarang ni ialah C. Kita nak cari apa? Kita nak cari C. So, siap-siapkan. C sama dengan Q per dengan M theta. Okey. Nak cari Q. Dia kata dia guna pemanas rendam. Ini keyword. Awak kena faham. Bila dia guna pemanas rendam, maksudnya Q di sini adalah sama dengan P kali T. Power kali dengan masa. So, kita akan tukar jadi macam ni. PT per M theta. So, berapa M power dia kat sini? Power dia adalah 100. Okey, berapa masa? Masa kat sini 7 minit kan? Ingat, masa ni, minit ni kena tukar kepada saat. Okey, so awak masukkan 7 kali 60. Okey, so bahagikan dengan M. M berapa? Mesti dalam kg 0.4. Okey, theta ni berapa? Nampak tak? 70 tolakkan dengan 30. So, theta di sini adalah 70 tolak 30. So, 40 degree Celsius. So, masukkan 40 degree Celsius. Ini lah. Okey, so kita cari. Gunakan kalkulator. Tekanlah kalkulator awak tu. 100 kali 7 kali 60. Apa? 42,000. Okey, awak dapat 42. 1, 2, 3. Bahagikan dengan 0.4 kali 40. So, bahagi dengan 16. So, awak dapat berapa? 4,200 bahagi 16. 262.5. Okey, so joule kg negatif 1. Joule kg negatif 1. Degree Celsius negatif 1. Oops. Okey. Biasa negatif 1. So, mana jawapan dia? Ada tak jawapan dia? Kita 62.5. Okey, kenapa saya dapat perpuluhan? Minit pada saat. Oh, saya lupa darab 2 kat sini. Nampak tak? PT kita kan? Betul? P kali T power. Saya salah bacakan semula. 100 kalikan dengan 7 kali 60. 42,000 bahagi dengan 0. Bahagi 0.4 kali 40. Oh, saya dapat 262 2625. Okey, bukan 262.5. Okey, saya dapat 2625. Okey. Simple. Okey. Alright. So, bagi pergi soalan seterusnya, jawapan kita ialah inilah dia. Jawapan kita daripada buku ialah C. Okey, C. So, jawapan awak ialah C. 262.25. Joule kg. Ingat unit kena betul. Okey, soalan nombor 19. Air kopi pada suhu 80 darjah dituangkan sama banyak ke dalam 2 bekas. Oh, dia ada air kopi suhu 80 darjah dituang sama banyak ke dalam 2 bekas yang diperbuat daripada bahan berbeza. Raja 14 menunjukkan bacaan termometer selepas 10 minit. Okey, berdasarkan Raja 14, bacaan termometer berbeza kerana so kat sini kita katakan dia ada air kopi pada suhu 80 darjah. Okey, dituang ke dalam 2 bekas yang bahan yang berbeza. So awak kena faham dekat sini. Ada air kopi, awak lukiskan ada 2 bekas yang berbeza. Okey, bacaan termometer ada gambar kat sini ada gambar sebenarnya dekat sini kalau awak tengok dalam buku awak tu. Okey, so kat sini jawapan dia muatan haba tentu X tu lebih besar sebab X ini adalah seramik. Seramik ni tanah liat kan? Y ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah aluminium. So awak faham bahawa aluminium. So aluminium ini adalah pengalir haba yang baik. Okey, seramik ni dia tahan tanah liat kan? So kat sini adalah C seramik lagi tinggi daripada C aluminium. Okey, cepat dia. So jawapan kita ialah A. Alright. Okey, mari kita teruskan soalan nombor 20. Tak apa, awak boleh pause nanti tengok kejap kan. Okey, soalan nombor 20. Senang je ni.
Raja menunjukkan ais yang mencair. Tenaga haba diserap semasa proses di atas. Okey, so peleburan daripada apa? Cecair. Pepejal. Pepejal bertukar menjadi cecair. Okey, so ini adalah peleburan. So latent heat, haba pendam. Okey, haba pendam, latent heat. Okey, L dia punya simbol adalah haba pendam. So haba pendam apa dia? Kita ada dua jenis. Okey, daripada pepejal ke cecair adalah pelakuran. Kalau penguapan daripada cecair pergi ke gas. Nampak? Okey. So L adalah sama dengan, okey, so kenanya saya selalu ingat macam ni. Q sama dengan ml. So tiada perubahan suhu tetapi perubahan fasa. Haba pendam ni apa dia? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan, okey, dari kat sini pepejal ke cecair. Tanpa perubahan suhu. Kena tulis ni, tanpa perubahan suhu. Kena ingat ni. Okey, alright, soalan 20. Kita ada 40 soalan. Okey, soalan 21. Soalan nombor 21. Dia tanya apa ni? Okey, sebiji pada 27 darjah Celsius, sebiji belon kaji cuaca mempunyai tekanan 100 kilopascal. Apabila belon itu mencapai ketinggian tertentu, tekanan berkurang kepada 95 kilopascal. Berapakah suhu pada ketinggian itu? Okey, ini adalah hukum-hukum gas. Apa dia? Ini adalah tajuk dia ialah hukum gas. So, hukum gas awak kena ingat segitiga terbalik. Segitiga terbalik ni. Cantik buat segitiga terbalik ni. Okey, buatkan bentuk segitiga terbalik. Okey. So, dia ada dekat sini. Okey, nak tulis apa ni? Okey, P, V, T. Alright, P, V, T. So, P dengan V, V dengan T, T dengan T. So, bila awak baca ABC, awak baca A, B, C, D. So, awak akan kenal dengan B dulu. Okey, so B, saya nak ingat kan. Okey, kita guna pen biru lah. B dekat sini adalah B. So, sini adalah Boyle, hukum Boyle. Okey, so lepas Boyle adalah hukum, apa dia? V per T. Kita ada Boyle dan Charles. A, B, C kan. So, ini hukum Charles. Dan ini adalah Gay-Lussac. Okey, so kalau Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Lama dia hukum tekanan. Okey, so bila awak dah dapat macam ni, apa awak buat? Okey, kita tuliskan. Okey, macam mana nak tulis ni? Okey, kalau hukum Boyle, dia macam ni, tutup salah satu. Okey, tutupkan salah satu. Awak tutupkan ni, nampak? So, P dengan V. Okey, hukum Boyle adalah P dengan V. Alright, saya ajar awak sekali Borang kaji sikit, P dengan V. So, dia jadi macam ni. Okey, hukum Boyle kata apa? Hukum Boyle kata, okey, pada suhu yang tetap. Okey, sebab kita dah tutupkan T kan? Okey, pada suhu yang tetap, P1, V1 sama dengan P2, V2. Okey, ini hukum Boyle. Hukum Boyle. Nanti kita nak pilih. Saya orang kaji sikit. Okey, now Boyle settle. Okey, hukum Boyle. Kita harap sikit. Right. Okey, then hukum Charles kata apa? Okey, hukum Charles kita tutup P. Sebab dia sebelah kan. Kita tutupkan P. V dengan T. Okey, betul dia. So, hukum Charles kata apa? Mana nak tulis ni? Okey, hukum Charles Okey, pada V1, T1 sama dengan V2, T2. Ini adalah hukum Charles. Okey, hukum Charles. Alright, so highlightkan sikit.
Okey. So, dan hukum Gay-Lussac kata apa? Tutupkan V. So, awak akan nampak bahawa P1 T1 sama dengan P2 T2. Okey, so ini adalah hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Dia tukar nama je. Alright, so ini dia. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita cari kuantiti yang tak ada. Okey, tengok balik soalan. Kita tengok kuantiti yang tak ada. Okey, so awak kena ingat bila hukum tekanan, bila suhu dia adalah 27, nampak tak kat sini dia guna T besar, kena tambahkan dengan 273. Okey, nak jadikan dalam bentuk Kelvin. Okey, so 27 ni adalah T1. Okey, so for maju maklumat dulu. T1 kita adalah 27 tambah dengan 273. Apa lagi maklumat kata? Dan tekanan. So P1. Dia mesti cari pasangan. 100 kilo Pascal. Okey, balon itu mencapai ketinggian tertentu. Maksudnya dah sampai keadaan yang nombor 2. Okey, tekanan berkurang kepada 95 kilo Pascal. Okey, so tekanan yang kedua, P2 adalah 95 kilo Pascal. Okey, berapakah suhu pada ketinggian tu? So kita nak cari T2. Tak tahu. So awak ada T dengan P. Formula mana awak nak cari guna ni? P dengan T. Okey, so kita akan gunakan yang mana ada P dengan T dekat sini. Nampak tak hukum Gay-Lussac, hukum tekanan. So awak pun tulislah. Okey, so P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, so masukkan nilai 100 kilopascal. Masukkan 100. Okey, kalau semua kilo tu tak payah tukar pun tak apa. Kalau nak tukar pun boleh jadikan pada ribu kan. Okey, T1 kita kena gunakan dalam Kelvin terus. 27 tambah 273 adalah 300. Okey, sama dengan P2 95. Okey, T2 tak tahu. Kita nak cari. So, T2 kita adalah 300 kali 95 bahagikan dengan 100. Okey, saya dah ringkaskan lah. Potongkan. Potong. So, awak dapat 3 kali 95 adalah 285. Dia nak jawapan. Ini Kelvin tau. Dia nak jawapan dalam degree Celsius. So, macam mana nak dapatkan balik jawapan tu dalam jeta? So, senang je. 285 tolak 273. So, awak akan dapat 273 ke sini 12. Okey, 12 degree Celsius. So, kita akan dapat 12 degree Celsius. Okey, positif tau, positif. Okey, suhu kita ambil. So, jawapan kita ialah bola. Okey, option nombor 2. Okey, jawapan kita adalah bola. Boleh? So, ini adalah hukum gas. So, ada 3 hukum gas. Awak kena faham, ingatkan Alright. So, kita pergi soalan nombor berapa? Nombor 22. Nombor 22 ni tentang kedudukan prisma. Okey, pantulan untuk menghasilkan pantulan dalam penuh. PDP. Okey, soalan nombor 22 untuk melakukan pantulan dalam penuh. Bagaimanakah? Okey, satu periskop. Okey, periskop dengan 2 prisma X dan Y. Susunan yang betul bagi prisma X dan Y, pemerhati itu dapat melihat objek. Okey. So, awak kena faham bahawa sudut 45 darjah itu adalah sudut apa dia? Pembiasan dia kan. Dan pantulan dalam penuh PDP. Okey. Pantulan dalam penuh berlaku apabila apa dia? Okey, sudut 7 lebih besar dari sudut genting. Sudut genting ni apa dia punya simbol? C kan? Okey, C, critical angle. Barulah pantulan dalam penuh berlaku. Dan ini yang syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua. Okey, sudut 7 dalam medium lebih tumpat. Okey, medium lebih tumpat. Okey.
Dan sinar biasan adalah 90 darjah. Okey, saya ulang kaji sikit. So, awak kena ingat ada satu semi bulatan. Ingat lagi tak? Ada semi bulatan. Kita buat satu garis normal. Okey, so sudut 7 di sini. Ini sudut 7. So, bila dia dibiaskan, sinar cahaya ni biaskan ngam-ngam di sini, maka sudut 7 ini, garis normal ini kita panggil C. Okey, apa formula dia kat sini? Okey, ia adalah 1/sin C. Apa dia? Kita kata N dia. N, indeks biasan bagi pantulan dalam benda adalah 1/sin C. C tu apa? Critical angle. Okey, so bila prisma ni, kita gunakan, dia tanya awak kedudukan prisma. Okey, kedudukan prisma manakah yang betul daripada mata pemerhati, observer, kepada cahaya daripada objek. Cahaya pada objek. Okey, dekat sini kita kena tengok kedudukan yang betul. Saya suka cakap dia berlawan tau. Dia berlawan. Macam mana awak nak lukiskan ni? So, awak kena lukis cahaya daripada objek dulu. Okey, so awak lukis kat sini. Okey, so bentuk dia macam ni. Okey, macam nampak tak? Okey, kita besarkan sikit kat sini. Bentulkan sikit kat sini. Cahaya dia macam mana? Padamkan sikit. Okey, cahaya dia. Okey, so saya lukiskan gunakan warna biru. Okey, kita lukis kat sini. Okey, sini. Nampak tak? Ini saya punya prisma saya. Okey, prisma saya macam ni. Dan kat sini saya lukiskan macam ni. Dan dia macam ni. Awak kena lorekkan lah. Begini. Okey, so bila dah sini, kita cuba lukiskan sinar cahaya daripada objek. Okey, so macam mana dia pergi? Dia pergi serap masuk sini. Dan serap dia pergi sini. Straight dia pergi sini. Okey, dia pergi sini. Salah, saya punya ni salah. Kejap macam ni? Kau tidak dipatah ke sana, mata pemerhati ke lain kan? Okey, sorry, kedudukan dia salah sikit. Kau tidak mata pemerhati tu dah ke? Okey, ni salah, saya punya cermin ni salah. Okey, warna biru. Salah dia macam mana? Dia kena macam gini gitu. Salah sikit tadi. Okey, so kita punya lorekan adalah begini. Barulah dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Okey, macam mana? So dia masuk kat sini. Okey, awak kena faham kat sini adalah awak kena lukiskan garis normalnya di sini. Okey, so bila masuk garis normal, dia akan terbias ke dalam juga. Dia akan masuk ke sini. Okey, so sini garis normal dia di mana? Garis normalnya di sini 90 darjah. Okey, so kita buat warna merah. Dia akan sharp pergi mata pemerhati. Barulah dia akan nampak. Okey, so kedudukan prisma kita adalah begini. Dan dia adalah 45 darjah. Macam ni. Ini. Okey, dan garisan ni. Ini. Ini nampak. Saya kata dia bergaduh. Dia bergaduh kan? Okey, so sini sudut tepat. Sini sudut tepat. Dan di sini mesti 45 darjah. 45 darjah. Ni 45 darjah Sebab kalau kat sini selalunya critical angle dia 43. Okey, so kena sudut dia kena besar lah. 45 darjah. Sini pun 45 darjah. So jawapan kita yang betul ialah apa dia? Yang mana? Bola, option tu. Okey, option B, bola. Okey, boleh? Kalau ada soalan terus tanya kat saya nanti. Walaupun awak tengok macam ni kan, saya buat rakaman. Okey, 23. Okey, kita dah masuk haba 23. Okey, 23. Soalan nombor 23. Satu objek. So, awak kena ingat, bila objek, dia adalah U. Diletakkan 15 cm di hadapan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 10 cm. So, ini adalah F. Okey, so kita buatkan maklumat kat sini. U objek adalah 15 cm. Okey, F adalah 10 cm. Berapakah jarak imej? Okey, U adalah jarak objek. So, V adalah jarak imej. Tak tahu. Okey, yang ni, kalau awak nak lukis, nak bayangkan. Okey, macam ni. Ada satu garis. Diletakkan kanta cembung. Okey.
So, kat sini adalah paksi dia, paksi utama dia. Okey, bila dia kata F adalah 10, maksudnya dekat sini. F di sini, jarak dia adalah 10. So, bila F, okey, so jarak F di sini adalah 10. Okey, 10. So, awak punya objek adalah berada di sini. 15 cm. Sebab awak tahu kalau F 10, maka 2F adalah 20. So, objek awak contohnya segitiga berada di sini. Okey, so tapi ini kita gunakan formula. Apa hubungan formula dia? 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So, 1 per 15 tambah 1 per V sama dengan 1 per 10. Okey, so 1 per V, 1 per 10 tolak 1 per 15. So, awak tolak kan, awak akan dapat berapa nilai dia kat sini. Okey, selesaikanlah. Saya buat macam ni je. 150. So, kali 15 kali 10. 15 tolak 10. 1 per V. So, 1 per V sama dengan 5 per 150. Maka V adalah 150 bahagi dengan 5. So, awak dapat 30 cm. So, ini jawapannya. Jawapan kita ialah kat mana? Jawapan kita ialah cacing. Okey, soalan 23. Okey, soalan 24. Rajam, soalan nombor 24. Raja 17 menunjukkan sinar cahaya bergerak melalui satu kanta cembung antara A, B, C dan D. Kanta Yang manakah titik fokus? Okey. So, titik fokus di sini adalah di C. Okey, titik fokus kita adalah C. Okey.